ini dengan bacaan kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah Azza wa Jalla, kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah untuk kita menghidupkan malam-malam 10 yang terakhir Ramadan ini dengan kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi insya-Allah di kesempatan pada pagi ini sedikit majlis ilmu yang dapat kita sama-sama adakan, iaitu kita nak membicarakan tentang tajuk zikir. Tajuk zikir. Baik. Apa maksud zikir sebenarnya? Zikir maksudnya ingat. Ingat. Itu zikir. Ingat ataupun menyebut. Yang kita maksudkan di sini ialah ingati Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada Muaz bin Jabal dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ala ukhbirukum bi khairi a'malikum, iaitu mau tak aku kabarkan kepada kamu sebaik-baik amalan kamu. Jadi mereka sahabat-sahabat bertanya, bala ya Rasulullah, bahkan ya Rasulullah, apakah kami nak tahu apakah sebaik-baik amalan, dan wa arfa'uha fi darajatikum, yang kedudukan darjat yang paling tinggi, wa khairul lakum min infaqil dhahab wal fiddah, dan lebih baik bagi kamu daripada bersedekah dengan emas dan perak. Dan bila ditanya, maka mereka menyatakan, ya kami nak mengetahui ya Rasulullah. Maka Rasulullah menyatakan zikrullah azza wa jalla. Cara yang terbaik itu adalah berzikir kepada Allah, menyebut Allah, mengingati Allah azza wa jalla. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi di sini menunjukkan zikir ini walaupun nampak simple, tetapi ia merupakan sesuatu yang sangat-sangat penting. Dan kalau kita lihat dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi SAW mengatakan, Mathalul ladhi yadhkuru rabbahu walladhi la yadhkuru rabbahu, mathalul hayyul mayyit. Bandingan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah adalah seumpama orang hidup dan orang mati. Itu perumpamaannya. Iaitu perumpamaan analogi orang hidup dan orang berzikir dan orang tidak berzikir. Iaitu orang berzikir diumpamakan seumpama orang hidup. Orang yang tidak berzikir diumpamakan sebagai orang yang mati. Jadi di situ sekali lagi menunjukkan kepada kita betapa keutamaan zikir itu. Sesuatu yang sangat-sangat dituntut sebenarnya untuk kita amalkan. Ataupun untuk kita jadikan ia sebagai suatu rutin di dalam kehidupan kita. Dan kita lihat juga tentang bagaimana dalam hadis Qudsi. Qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku adalah bersandarkan atau berdasarkan sangkaan hamba-Ku terhadapku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku bersamanya ketika mana dia berzikir kepadaku atau mengingatiku. Fa iz dzakarani fi nafsi, dzakartuhu fi nafsi. Apabila dia mengingatiku, dia berzikir zikir kepadaku pada dirinya, maka aku akan mengingatinya pada diriku. Jadi makna jadi menunjukkan
Allah Subhanahu wa taala sangat suka kepada orang yang berzikir ataupun orang yang mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu berzikir kepada Allah ataupun mengingati Allah dengan zikir yang banyak, dengan mengingati yang banyak. Begitu juga Allah Ta'ala menyatakan wadzakirina nallahi katsira wadzakirat. Iaitu orang yang banyak mengingati Allah Ta'ala di kalangan laki-laki dan yang banyak mengingati Allah Ta'ala di kalangan perempuan. Jadi disebut katsira di sini wadzakirina nallahi katsira. Katsira ni menunjukkan zikir ni hendaklah diperbanyakkan. Kerana apa? Kerana ianya sesuatu yang mengangkat martabat dan kedudukan seseorang itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sesungguhnya hati manusia ini kadang-kadang dia ada karatnya sebagaimana tembaga yang karat. Maka dengan sebab itu cara untuk menjernihkan balik adalah dengan menjernihkan karat itu atau mengembalikan ia bersinar ialah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana zikir itu akan menjadikan karat-karat hati itu beransur hilang. Yang akhirnya akan membawa kepada hati yang bersih, hati yang cantik, hati yang bersinar. Dan mengapa kadang-kadang hati itu dia menjadi karat? Mengapa? Kalau kita tengok tembaga lebih karat kan, dengan sebab-sebab tertentu. Maka bagaimana hati itu menjadi karat? Baik, hati menjadi karat kadang-kala itu adalah disebabkan yang pertama kelalaian. Kelalaian. Manusia ni alfa, lalai. Dan yang keduanya kerana dosa. Kerana dosa. Maka bagaimana nak mengatasi kedua-dua perkara ini? Sekaligus untuk mengatasi karat dalam hati itu. Iaitu dengan dua perkara juga, dengan istighfar dan juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia akan menghapuskan karat-karat yang wujud di dalam hati. Jadi kalau kita lihat tentang orang yang tidak mengingati Allah, yang tidak berzikir, itu disebut sebagai ghafil. Ghafil. Orang yang lalai. Orang yang lalai. Sebab tu ada kitab nama dia Tanbihul Ghafili. Peringatan kepada orang yang lalai. Baik, jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Zikir ini tuan-tuan dia ada pelbagai jenis ya lah. Ada yang zikir lisan, ada yang zikir hati, ada yang zikir perbuatan. Zikir ni. Dan ketiga-tiganya itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat dianjurkan dan sangat-sangat dituntut sebenarnya. Yang pertama sekali adalah zikir lisan. Apa itu zikir lisan? Kita mengingati Allah Subhanahu wa taala dengan lidah kita, dengan lisan. Sebagai contohnya, apabila kita menyatakan subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini merupakan zikir lisan. Zikir yang kita menuturkannya dengan lidah kita. Dan ini sesuatu yang sangat mudah sebenarnya. Tak susah. Sangat senang untuk kita menuturkan. Tetapi dalam konteks pelaksanaannya susah. Ianya tak susah. Tetapi pelaksanaan susah. Sebab apa? Sebab ia mengandung keimanan kepada Allah Ta'ala. Ada orang dia sanggup duduk menyanyi, sanggup duduk mengeluarkan perkataan-perkataan yang tertentu. Tapi
nak duduk dan berzikir kepada Allah Ta'ala, kadang tidak berlaku. Contohnya lagi, kadang orang bawa kereta. Ya, bawa kereta. Atau bulan Ramadan sekalipun. Dia boring kan. Dia boring, dia buka radio. Atau buka apa-apa yang ada dalam kereta. Dia hanya berhibur semata-mata. Untuk menghilangkan keboringannya ni balik kampung. Contohnya kan. Balik kampung ni. Sedangkan waktu dan saat itu dia digunakan untuk berzikir. Lidahnya itu digunakan untuk mengungkapkan zikrullah subhanahu wa ta'ala. Jadi, itulah sesuatu yang kadang-kadang menjadi alpa di kalangan manusia. Dan tuan-tuan, maka dengan sebab itu, kita hendaklah mengingati perkara ini. Bukan sekadar pada bulan Ramadan, tetapi Ramadan ini sebagai satu pencetus kepada kita untuk kita memperbanyakkan zikir. Zikrul lisan, zikir dengan lidah kita. Supaya pada masa-masa akan datang, kita juga dapat memastikan bahawa kita sentiasa berzikir dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ucap syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Satu perkara penting, alhamdulillah, kita mengucapkan syukur kepada Allah Taala. Tentu adalah rahmat Allah Taala sekalian. Kemudian jenis yang kedua zikir itu adalah zikir perbuatan. Zikir perbuatan. Zikir perbuatan itu ialah dengan kita memastikan bahawa perbuatan-perbuatan kita itu bertepatan dalam rangka kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Iaitu apabila kita memastikan supaya anggota-anggota tubuh badan kita melakukan perkara-perkara yang baik. Jadi kita gunakan anggota tubuh badan kita untuk kita hadir dalam majlis ilmu contohnya. Ini juga satu zikir, sebab itu majlis ilmu itu disebut sebagai majlis zikir. Majlis yang manusia mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu merupakan dari sudut perbuatan. Manakala dari sudut hati, zikir qalbi. Zikir qalbi itu ialah dengan kita merenung dan kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Contohnya adalah rahmat Allah Taala sekalian. Baik. Antara zikir yang paling afdal adalah apabila bergabungnya zikir lisan dan juga zikir qalbi. Itu lebih baik. Ada orang di zikir hati dia saja ya. Tapi ada orang yang di mulut dia saja. Yang lebih baik adalah gabungan antara zikir di dalam hati dan juga pada lisan kita. Tentu adalah rahmat Allah Ta'ala sekalian. Jadi bila mana digabungkan antara zikir kedua-duanya tersebut, maka insya-Allah ianya akan memberi kebaikan kepada kita dalam kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita lihat juga tentang orang yang berzikir kepada Allah Taala ini, dia akan sentiasa memanjat kesyukuran dan pujian terhadap Allah. Sebab memang Allah Ta'ala layak dipuji. Maka dengan sebab itu, orang yang beriman kepada Allah Ta'ala ni, zikirnya selalu dengan mengucapkan Alhamdulillah. Kita ni kadang-kadang sebut Alhamdulillah ni ketika lepas makan, ya, itu pun lepas sendawa. Kalau tak sendawa, tak Alhamdulillah juga. Kerana kita tak jadikan dia sebagai satu yang lain daripada hati kita. Sedangkan kalaulah kita merasakan bahawa kita nak mengagungkan Allah dan memuji Allah di atas nikmat yang Allah kurniakan pada kita, kita akan sebut Alhamdulillah daripada lubuk hati kita. Dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan, kita akan sebut Alhamdulillah. Itu adalah rahmat Allah Ta'ala. Kemudian, antara zikir yang terpenting juga sebenarnya adalah qiraatul Quran. Qiraatul Quran afdal min zikir. Baca Quran itu adalah seafdal zikir. Sebab baca Quran juga termasuk zikir. Tetapi dia merupakan zikir yang paling afdal.
Dan kalau kita tengok ranking yang pertama, membaca Al-Quran itu lebih afdal daripada zikir, dan zikir itu lebih afdal daripada doa. Jadi itu keadaannya. Dengan sebab itu, jadi kewajipan kepada kita untuk kita membanyakkan bacaan Al-Quran. Sebab itu juga termasuk dalam zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Maka dengan sebab itu, zikir ni tuan-tuan, dia ada macam-macam. Ada macam-macam zikir ni. Antaranya adalah zikir dalam rokok, dalam sujud, ketika dalam solat. Itu juga zikir. Subhanallah azim, bihamdi, itu semua zikir. Bahkan kalau dalam rokok dan sujud, memanglah kita tidak boleh baca Quran. Itu kena hati-hati, sebab ada orang kadang-kadang dia fikir logiknya. Dia kata, why not? Dia kata, masa sujud tu baca surah Al-Ikhlas. Contohnya, untuk mendapat kebaikan. Khatam Al-Quran. Baca banyak kali. Dia sebenarnya bukan tempatnya untuk membaca ayat suci Al-Quran di dalam sujud maupun rukuk. Sebab itu tempat zikir kepada Allah Ta'ala. Bahkan kalau baca juga makruh. Saya pernah dengar ada orang bagi panduan untuk kita membaca ayat-ayat tertentu, ayat Quran tertentu dalam uh, uh, ada dia membaca ayat Al-Quran. Jadi tentu ada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Maka dengan sebab itu, baca sebut tadi, ada orang menyatakan dia menggalakkan baca ayat Quran pada sujud terutama. Tetapi sebenarnya itu bukan tempat dia. Sujud ni tempat dia doa, zikir. Bukan tempat untuk baca Quran. Tapi kadang-kadang manusia pakai logik ni, dia memberi panduan, kononnya. Petua lah, bukan petua lah. Untuk membaca ayat, beberapa ayat Quran sekian-sekian banyak dalam sujud. Itu tak betul. Itu tak kena dengan konsep. Sebab itu al-ilmu imam al-amal. Ilmu pemimpin kepada amalan. Bila kita nak beramal pun, mestilah berasaskan kepada ilmu. Supaya apa yang kita buat itu betul dan tepat. Tidak sembrono begitu saja yang akhirnya ia tersasar daripada kebenaran. Tuan-tuan. Begitu juga zikir ni yang berkaitan dengan solat, ada macam-macam lah. Dalam solat, di luar lepas solat, itu kita disunahkan berzikir. Bahkan lepas solat, ada zikir yang kita tak nak tinggal adalah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu a'lam. Baik. Dan zikir ni juga, tuan-tuan, dia ada pada waktu pagi, ada pada waktu petang. Dia ada waktu-waktu tertentu yang kita boleh amalkan di dalam kehidupan kita. Dan juga dalam masa yang sama, kita dalam berenung dan memerhatikan, bertafakur, terutama terhadap dosa-dosa yang dilakukan. Supaya ianya dapat mencetus dalam jiwa kita, taubat kepada Allah Ta'ala dan beristighfar kepada Allah Ta'ala. Jadi, zikir itu menjadi satu bantuan yang sangat-sangat kuat untuk kita merasakan kebinnya diri kita. Dan untuk kita memperbanyakkan amal soleh kita untuk mendapat redha di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu antara zikir-zikir yang kita boleh laksanakan. Antara zikir yang begitu hebat juga ada fadilatnya ialah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau boleh setiap kali lepas solat kita baca 10 kali. Setiap kali kita baca 10 kali dan insya-Allah Allah akan selamatkan kita daripada gangguan-gangguan, kemudaratan dan sebagainya. Begitu juga zikir yang untuk menyelamatkan kita daripada sebarang kemudaratan, kejahatan manusia, makhluk yang nampak, makhluk tak nampak, ialah dengan kita membaca zikir 3 kali waktu pagi, 3 kali waktu petang. Iaitu Bismillahirrahmanirrahim.
لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Jadi maknanya, ini antara zikir yang kita kalau boleh setiap hari, kita jangan tinggal. Kita laksanakan. Mudah-mudahan dengan zikir itu, dia akan dapat menghidupkan jiwa kita. Kadang-kadang jiwa kita mati, kadang-kadang jiwa kita penuh dengan karat-karat dan sebagainya. Yang mana jiwa kita perlu pada pembersihan. Untuk pembersihan, kita perlu pada ubat. Antaranya ubat yang paling mudah dan paling berkesan adalah dengan zikrullah. Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu adalah sesuatu yang sangat-sangat memberi kebaikan di dalam kehidupan kita. Dalam menuju keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi, tuan-tuan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Oleh demikian, untuk memastikan bahawa kehidupan kita ini satu kehidupan yang sentiasa mendapat naungan daripada Allah Azza wa Jalla. Maka kita hendaklah selalu berada dalam majlis-majlis zikir. Majlis zikir, majlis sebut tadi bukanlah duduk dalam majlis zikir saja. Itu boleh juga. Begitu majlis baca Quran, masuk zikir juga. Dan termasuklah majlis ilmu, juga termasuk majlis zikir. Iaitu apa-apa sesuatu yang mengingatkan kita kepada Allah, menyebut nama Allah di lidah kita, ataupun dengar ingat dalam hati, semuanya itu termasuk dalam perkara yang melibatkan zikir. Perkara yang melibatkan zikir. Dan Allah Ta'ala kata, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah Ta'ala itu, ia dapat memberikan ketenangan kepada jiwa. Jadi, kesan pada dalam hati kita, dalam diri kita, perbuatan berzikir itu adalah ianya dapat memberi ketenangan. Manusia ini tak tenang sebab dia tak ingat Allah Ta'ala. Sedangkan yang nak bagi ketenangan itu ialah Allah, bukan makhluk. Tapi makhluk hari ini dia tak ingat Tuhan, dia tak ingat Allah, dia ingat makhluk juga. Sedangkan makhluk, sama-sama makhluk tak boleh bagi nafas pun. Baik. Jadi, tuan-tuan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Jadi, kalau kita lihat, antara golongan yang berzikir ini ialah golongan yang disebut dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sab'atu yuzilluhum Allah yawma la dhilla illa dhilluh. Ini golongan yang akan dapat naungan daripada Allah pada hari yang tidak ada naungan, melainkan naungan itu hanya semata-mata datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu antara 7 golongan tersebut adalah warajulun idza dzakarallaha khaliyan fafadat 'aina. Seseorang yang apabila dia berzikir kepada Allah, dia ingat kepada Allah dalam suasana sunyi sepi, dalam suasana yang orang sedang tidur, dia bangun tengah malam. Waktu itu dia zikir kepada Allah, dia munajat kepada Allah. Maka fafadat aina, sehingga mengalir air matanya. Punyalah dia punya menghayati. Maka golongan ini akan mendapat naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala secara khusus di hari akhirat. Jadi maknanya di situ ia adalah ubat besar hati kita. Kalau zikir, jadi dia dapat meningkatkan kesedaran, dapat meningkatkan usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk merasai keberadaan dan kebersamaan Allah dalam hidup kita. Itu adalah kata Allah. Allah sebut dalam Quran, "Fadhkuruni azkurkum." Ingatlah aku, zikir pada aku, nescaya aku akan ingat kepada kamu. Dan Allah Ta'ala sebut, ya alladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang beriman, janganlah harta-harta kamu dan anak pinak kamu melalaikan kamu daripada zikir kepada Allah, daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi di situ arahan supaya kita memang memperbanyakkan ingat, memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan fadilat zikir itu sangat-sangat banyak sebagaimana kita sebut sebelum ini. Iaitu
Dia akan menghidupkan hati, terutamanya akan menjernihkan hati bagi orang sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan zikirlah antara amalan yang senang dibuat. Kita boleh buat kat mana saja kita berada, dalam situasi apa sekalipun, tetapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana zikir itu menghidupkan jiwa, zikir itu membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai selayaknya. Dan kita sedar siapa diri kita. Sebab itu dalam Al-Quran sebut Al-Dhakirunallah Al-Kathira wal-Dhakirat. Jadi disebut tadi. Iaitu tentang orang laki-laki berzikir kepada Allah Ta'ala dan juga orang perempuan yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, kalau kita lihat daripada hadis Nabi SAW, Nabi kata, la an aqul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahab ilayya mimma talas alaihi syams. Berzikir dengan menyebut subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, kata Nabi, lebih aku sukai daripada terbitnya matahari. Terbitnya matahari ini satu keperluan pada manusia. Sebenarnya tak keperluan. Manusia perlu kepada matahari. Namun begitu Nabi menyatakan bahawa kalimah zikir itu yang disebut tadi subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar itu lebih baik sebenarnya daripada Muaz bin Jabal, Samrah bin Jundub. Dia menyatakan Rasulullah SAW bersabda bahawa ahabul kalam ilallah ta'ala arba'. Ada 4 perkataan yang sangat-sangat disukai di sisi Allah Ta'ala. Apa dia? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ada 4 perkara. Dia Allah sangat suka. Hadis dari Imam Muslim. Itu, apabila seseorang itu dapat sentiasa berzikir dengan zikir tersebut. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Baik. Begitu juga dalam hadis yang lain, Nabi menyatakan bahawa ala aduluka ala kanzin min kunuzil jannah. Mau tak aku tunjukkan kepada kamu satu perbendaharaan daripada perbendaharaan surga? Maka sahabat kata, bala, bahkan ya Rasulullah. Maka Nabi kata, qul la hawla wa la quwwata illa billah. Hadis muttafaqun alaih. Nabi ajar pada kita untuk berzikir dengan kalimah hawqalah. Hawqalah ni la hawla wa la quwwata illa billah. Ila aliyil azim. Ini merupakan khazanah untuk memasukkan seorang itu dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyaklah sebenarnya dari sudut keutamaan zikir ini yang sepatutnya kita jadikan ia sebagai amalan dalam kehidupan kita. Dan zikir ini macam kita sebut merupakan perkara yang paling mudah untuk dilakukan kerana dia ringan di lidah. Tetapi walaupun ringan di lidah, dari sudut pahalanya besar di sisi Allah Ta'ala. Allah suka. Allah suka. Allah akan bagi pahala yang banyak. Sebab itu dalam hadis menyatakan bahawa kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman. 2 kalimah yang sangat kita kata ringan di lidah, senang nak sebut, tetapi berat dalam timbangan di sisi Allah Ta'ala, dalam mizan di akhirat kelak, dan disukai oleh Allah. Iaitu subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Jadi kita boleh amalkan yang tu. Kita boleh amalkan ketika pada kita sedang memasak, kita boleh baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Selain daripada itu, setiap orang Islam ni, dia hendaklah berzikir yang disebut sebagai zikir pada waktu pagi dan zikir pada waktu petang. Kita boleh rujuk mana-mana zikir yang memang warid daripada Nabi SAW. Maka dengan sebab itu kita boleh amalkan. Jadi di situ sebagai kesimpulan yang dapat kita bincangkan pada pagi ini ialah kita berbincang soal teori zikir. Tetapi teori ini akan jadi semata-mata teori. Dia tak berkembang kalau kita tak benar-benar melaksanakannya, mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Jadi kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Moga-moga Allah memberi kekuatan kepada kita untuk terus berzikir dan berzikir. Sama ada zikir perbuatan, zikir lisan, maupun zikir qalbi. Yang pentingnya kita dalam rangka mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wadhkurullah katsira la'allakum tuflihun. Ingatlah Allah banyak-banyak, berzikir dan ingatlah Allah banyak-banyak, kelak kamu akan beroleh kejayaan dan juga kemenangan.
Jadi tuan-tuan, marilah sama-sama kita akhiri perbincangan kita dengan bacaan doa insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمن تقصيرنا يا الله يا رحمن يا رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت عن دعوتك وتعهدت عن نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها وأدم دهوانها سبلها واملأها بدونك الذي لا يخلو واشرى صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيي بمعرفتك وأنسى على شهادتك سبيلا إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Terima kasih Ania. Ustaz.